Ya, selamat pagi Malaysia untuk edisi 18 Februari 2022. Edisi Jumaat, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Pagi ini anda bersama dengan saya Ismail Adnan. Dan juga Zaliha Karim Ismail, gandingan penerbit kami Kamal Firmansyah dan juga Suzila Gani telah pun menyediakan pengisian yang padat, bermanfaat dan juga menarik untuk kami kongsikan dengan anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Apapun kita mulakan dahulu, bagi anda yang telah pun bercongak-congak untuk membuat perjalanan, bila mana hampir 40,000 tiket VTL darat dijual di Singapura. Dan setakat ini telah pun dilaporkan, diwar-warkan untuk tatapan umum di antara perjalanan VTL antara Singapura dan juga Malaysia melalui laluan darat telah pun dijual hampir 40,000 tiket sejak semalam dan kemarin. Dan apapun sekali lagi kita ingatkan dengan peningkatan perjalanan ini supaya SOP itu sentiasa dipandang dengan serius dan integriti di antara setiap penumpang juga untuk memastikan ujian kendiri diadakan dan untuk mematuhi setiap peraturan yang dikenakan untuk merentas dalam perjalanan anda. Okey, ini merupakan satu lagi inisiatif perjalanan dua hala antara Malaysia dan Singapura berkapasiti 100% seperti yang diumumkan oleh pihak kerajaan pada ketika ini. Kita juga akan beralih kepada bagaimana kita melihat antara isu Malaysia dan juga Brunei juga antara VTL yang akan diperakui dan juga dipersetujui dari semasa ke semasa. Namun begitu, kita memberikan gambaran berkenaan apa yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan ataupun di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Pihak berkuasa peranti perubatan MDA telah pun diarah untuk memanggil semua pembekal kit ujian kendiri COVID-19 ataupun self-test kit dalam negara bagi menilai aduan yang diterima pada pengguna. Ini dinyatakan dan juga diberikan tumpuan oleh Yang Berhormat Menteri. Susulan aduan mengenai penggunaan kit ujian berkenaan yang menunjukkan keputusan COVID-19 yang meragukan ataupun false positif, dan beliau juga meminta agensi agar memohon pembekal mendapatkan maklumat jaminan kualiti daripada kilang prinsipal mereka. Jadi kalau berlaku sebarang keraguan berkenaan tentang keputusan ujian tersebut, mungkin perihal anda boleh melakukan yang seterusnya untuk melakukan PCR test di klinik-klinik yang berdekatan dan juga klinik-klinik menyediakan perkhidmatan tersebut untuk mendapatkan ujian dan juga mendapatkan kepastian yang lebih berkenaan tentang status anda sekiranya mempunyai kontak kasual atau kontak rapat. Dan sekiranya kalau berkait dengan sektor pekerjaan, barangkali majikan juga boleh menyediakan sebarang insentif sama ada untuk mengambil bil tersebut ataupun barangkali mengambil sedikit diskaun dari apa yang telah pun dibelanjakan oleh staf anda sendiri. Sebab kita tahu PCR test untuk bagi mereka yang melakukan di klinik swasta memakan kos, tapi untuk aspek keselamatan ini barangkali perlu dikaji oleh semua pihak. Juga akan kebawakan untuk Selamat Pagi Malaysia pada kali ini iaitu isu berhubung dengan gaji minimum. RM1,500 dilaksanakan dijangka akhir tahun ini dan kata Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, walaupun nilai sebenar kadar baru itu belum dimuktamadkan, beliau positif perkara itu boleh direalisasikan selepas mendapat persetujuan jemaah menteri. Okey, ini juga berkaitan tentang isu menaikkan kadar gaji minimum. Kita memastikan agar peluang kerjaya juga turut dirancangkan dan juga turut dibuka seluas-luasnya. Jaminan kerja ataupun inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang dilancarkan pada 19 Februari adalah kesinambungan bagi merancangkan semula pasaran kerja, dan ini dinyatakan oleh Ketua Eksekutif Perkeso melalui program insentif penjana kerjaya sebenarnya membantu 320,864 pencari kerja mendapatkan pekerjaan menerusi pelbagai program. Manfaatnya itu adalah melihatkan kepada inisiatif dalam segmen 40 tahun dan ke atas. Baik, seterusnya juga kita membawakan perkembangan apa yang dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kita nak memberikan perhatian anda kepada bagaimana pengumuman yang dilakukan oleh pihak KKM dalam minggu ini berkenaan bermula 18 Februari bilangan kes harian COVID-19 tidak lagi akan diumumkan pada petang hari ini dan ia akan diumumkan bersama dengan data-data lain pada 10 pagi keesokan hari. Juga berkaitan dengan untuk memudahkan para pengguna, kios bantuan MySejahtera akan dibuka secara fizikal pada hujung minggu kerana ramai ada juga sebenarnya yang diluahkan ataupun diajukan tentang masalah teknikal yang dihadapi berhubung aplikasi tersebut. Maka KKM telah pun membuka kios bantuan MySejahtera dan kepada pengguna aplikasi MySejahtera yang punya masalah atau sebarang pertanyaan boleh melawat secara fizikal
dari segi perincian lokasi dan juga waktu beroperasi, anda boleh terus ke laman Twitter KKM. Dan juga Online Healthcare Services Regulatory Lab inisiatif by Ministry of Health dalam kerjasama dengan Futurize untuk memberikan satu gambaran kepada impak dalam pelaksanaan healthcare services in Malaysia. Seterusnya, sedikit perkongsian sukan. BATC Malaysia layak ke separuh akhir lepas kalahkan Kazakhstan. Ini perkongsian berita di bernama.com. Tahniah juga kepada pemain-pemain muda Malaysia mengalahkan negara Kazakhstan 5-0 untuk menaikkan ke separuh akhir kejuaraan badminton berpasukan Asia 2022 dan sekaligus layak ke Piala Thomas. Dan ini juga diterajui oleh pemain perseorangan utama Lee Zijia dan juga beberapa pemain lain yang membantu negara untuk meletakkan nilai 5-0 tersebut ke atas Kazakhstan. Dan seterusnya kami akan bawakan sekali imbas apa antara yang akan bawakan dalam Slot Pagi Malaysia untuk kali ini. Dan seperti kita telah berikan pengenalannya awal tadi, isu berhubung tenaga kerja. Yang berhormat Menteri Semua Manusia juga akan bersama kami di studio pada hari ini. Dan juga seterusnya, persediaan dan kesejahteraan mental merupakan satu lagi isu yang sentiasa kami bawakan dalam usaha kita beralih dari situasi pandemik ke endemik, dan kesihatan mental sentiasa diberikan perhatian untuk memastikan sama-sama kita menggagahinya dengan baik sekali. Okey, ini antara isu-isu yang kita akan bawakan dan juga kita kongsikan bersama dengan anda sepanjang 3 jam kita bersiaran pada hari ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.